betapa besarnya kasih sayang Allah kepada kita, sehingga kan pada hari ini dia masih memilih kita untuk bersama-sama berada dalam majlis pengajian kitab Ihya Ulumuddin bagi kali yang ke 89, kalau tak salah tulislah. Seandainya benar kali ke 89, jika dibandingkan dengan hari-hari, maksud dia 3 bulan lah tu. Dah lama dah 89 kali. 89 kali kita bersidang dan bertemu dan berpisah kerana Allah. Tujuan kita tidak lain ialah untuk menyeimbangkan 3 tungku fardu ain, iaitu tauhid, fiqh dan tasawuf. 3 tungku agama, tauhid, fiqh dan tasawuf, yang mana ketiga-tiga tungku ini bertaraf fardu ain, maksud dia wajib ni. Sekiranya tak seimbang, ada tungku yang tinggi, ada tungku yang rendah, maka kawah keagamaan kita yang nak diletakkan di atas tungku ni tadi, dia akan sengitlah. Dan sekiranya tak ada salah satu tungku ni tadi, tak boleh pula nak letak kawah keagamaan tu tadi. Jadi ketiga-tiga benda ni sangat penting. Sebab itu dia bertaraf fardu ain. Sebenarnya ramai juga orang yang nak belajar agama dan nak beramal agama, tetapi kebanyakan mereka mahu yang luar-luar sahaja, yang dalam-dalam, yang batin-batin tak mahu. Soal amalan zahir, perbuatan, dia mahu. Soal-soal amalan hati, amalan-amalan yang dalaman, dia tak mahu. Kata tak payah, tak perlu. Dan mungkin juga ada yang berpandangan tak penting pun. Yang penting amalan-amalan zahir sahaja. Itulah pandangan sebahagian orang. Sekiranya kita perhatikan hadis yang sangat popular itulah, yang di dalamnya ada diceritakan tentang malaikat Jibril dalam bentuk manusia datang berjumpa dengan Nabi Muhammad. Kemudian malaikat Jibril, dia mengajarkan rukun iman, rukun Islam dan ihsan. Tiga-tiga benda ni ada dalam hadis tu. Tiga-tiga pun penting, tiga-tiga pun fardu ain. Rukun iman kita ambil, ni rata-rata orang ambil. Rukun Islam rata-rata orang ambil. Tapi bila sampai bab ihsan, dia buat tak kisah. Seolah-olah yang tu bukanlah perkara yang penting, bukanlah fardu ain. Padahal dalam hadis yang sama, ketiga-tiga benda ni disebut sekali. Malaikat Jibril datang ajar, dan ketiga-tiganya bertaraf fardu ain. Rukun iman, rukun Islam dan ihsan, tiga-tiga sekali. Rukun iman ni tak lain tak bukan ialah tauhid. Rukun Islam tak lain tak bukan ialah fiqh. Sementara ihsan ialah tasawuf. Kena tiga-tiga sekali. Kerana apa? Kebanyakan orang dia nak ambil yang zahir-zahir sahaja, yang tauhid, yang fiqh sahaja, rukun iman dan rukun Islam sahaja. Tapi dia berat nak ambil tasawuf, yang berkaitan soal hati tadi. Kata Imam Al-Ghazali, kerana amalan yang zahir tu mudah. Nak sembahyang, cara baca Quran, cara mengeluarkan zakat, cara menunaikan haji, amalan zahir tu mudah. Tapi amalan batin ni payah, sebab dia berkait dengan hati. Contoh yang Imam Ghazali bagi, orang sakit kudis, badan dia naik kudis dalam seluruh badan. Dia nak ubat penyakit kudis dia, dia akan sapu. Dia sapu dengan bedak jampi, dia sapu dengan krim. Ini contoh-contoh kita lah, bukan contoh Imam Ghazali. Cuma Imam Ghazali kata perbandingan dia tadi seolah-olah orang yang sakit di badan dia, dan dia nak ubat dari luar saja. Dia sapu bedak jampi, sapu dengan krim, sapu dengan minyak but-but, sapu dengan minyak cak ayam, pergi mandi laut, rendam dalam pasir tepi pantai, macam-macam lah dia buat. Sebab luaran ni mudah. Tapi bila kita kata nak ubat penyakit ni, dia kena dari dalam. Maksud dia kena makan ubat, mungkin kena berpuasa, mungkin kena cuci usus, makan herba-herba tertentu nak cuci usus. Kemudian nak kena berpantang pula, ada makanan-makanan tertentu tak boleh makan buat sementara waktu. Ini benda-benda dalaman, susah. Bila benda dalaman ni susah, dia kata tak apalah, nak buat kat luar je. Dia pun sapu kat luar. Jadi kebanyakan orang macam tu lah. Bila kata hak dalaman ni dia berat, hak luaran okey.
Jadi Imam Ghazali cakap pada bahagian yang lain lah dalam kitab ni, kita dah lalui dah dulu. Penyakit kudis tadi tak baik-baik juga, tapi ubat yang kita sapu di luar semakin lama semakin bertambah. Duk sapu segala macam jenis ubat. Sebab apa? Dia tak mau nak perbaik penyakit dia tu daripada dalam. Nak buang radical bebas ke, nak tolak toksin ke, nak seimbangkan suhu badan semua. Semua tu benda dalam. Nak kena berbekam kan? Dia tak mau. Nak kena minum madu. Dia nak sapu hak luar saja. Dalam agama pun macam tu juga. Kebanyakan manusia dia suka amalan yang zahir. Dia nak beragama dan nak beramal agama, nak ilmu agama, tapi nak yang zahir-zahir. Sebab yang zahir ni mudah. Walaupun kita pandang susah dah tu, nak sembahyang semua kan susah. Tapi lebih mudah kalau nak dibandingkan dengan soal hati. Sebab itulah kebanyakan manusia dia ambil rukun iman, ambil rukun Islam, ihsan tu dia tak berapa pandang. Dan sebab yang lain, amalan zahir ni orang suka sebab boleh tunjuk. Kan kita buat apa-apa amal boleh tunjuk. Sembahyang boleh tunjuk. Kalau kita tak tunjuk pun lama-lama cerita kita sembahyang sunat rakaat, 100 rakaat sehari semalam pun sampai juga kat orang. Boleh tunjuk. Bila boleh tunjuk tu kita seronok nak buat. Yang amal hati tadi ni dia dalam, tak boleh nak tunjuk. Contoh dia tawaduk. Contoh dia ikhlas. Kita nak tunjuk macam mana? Tak boleh nak tunjuk. Jadi tak usah usahalah benda tu. Bukan orang pandang pun. Baik usaha hak luar-luar ni. Belajar ilmu agama, amal saja yang luar-luar ni. Itulah sebab yang ihsan ni orang tak mau. Padahal iman, Islam, ihsan ni dia dalam hadis yang sama. Jadi alhamdulillah syukur kita ni dipilih oleh Allah untuk menyeimbangkan ketiga-tiga tungku fardu ain ni, tauhid, fiqh dan tasawuf. Kita imbas kembali pelajaran yang sudah, sambil-sambil itu masuk pelajaran yang baru. Salah satu saranan dalam dakwah tajrid sebenar, kita ni kita terima apa sahaja yang benar daripada sesiapa sahaja, dan kita tolak apa sahaja yang salah, dan kita tolak apa sahaja yang melemahkan daripada sesiapa sahaja. Tak kira kalau yang bercakap tu pun pengemis, tapi dia cakap benda betul, kita terima. Kalau yang bercakap tu serban besar, janggut panjang, jubah labuh semua, pendidikan tinggi, ada PhD lah, tapi dia cakap salah, kita kena tolak juga. Dia tak kira. Jadi kita terima apa saja yang betul daripada siapa saja pun kita terima, dan apa saja yang salah dan yang melemahkan kita tolak daripada siapa saja pun. Kaedah macam ni dia dapat selamatkan kita daripada sifat mazmumah taksub. Kita tak taksub dengan siapa-siapa dah, sebab kita tahu semua manusia ada kelemahan. Jadi mana yang lemah pada satu orang tu memang kita tolak, tak kira apa pangkat dia. Senang. Kaedah ni juga dia menyelamatkan kita daripada satu lagi sifat mazmumah, iaitu tidak adil dalam membuat pertimbangan. Bila orang ni jawatan dia ustaz, orang ni biasa, ya ustaz dah tentu betul dah. Tapi kadang-kadang ustaz tu salah, orang biasa ni betul. Jadi tak adil sebab kita tadi kita nampak pangkat dia. Jadi saranan kita, apa saja yang betul daripada siapa pun kita terima, apa saja yang salah dan yang melemahkan daripada siapa pun kita tolak.